banyak yang Aha. ada yang seorang tu saya sama 3 kali dia betul kan. Last kali saya yang tulis. Apa? Sebab dia boleh tidak tulis dia tahu daftar saya. Okay. So it's not much. Actually double spacing 7 page, 8 page je. Okay. Itu dia cakap dengan saya semalam. Saya kata maybe on my own tu, maybe for a start I join dengan dia lah. I cakap dengan dia boleh lah. Dia dah tulis. Saya dulu bagi kat dia start subject. Dia boleh cuba. Okay. Lepas tu saya betulkan balik lah. Right. Developing strategi tu. Kan? Tapi Datuk boleh start, dia boleh buat. Mungkin your story or a fiction story yang you tengok kan. Yeah. Dalam perkhidmatan awam. Okay. Contohnya tulis pasal what made a leader who doesn't think, leader who doesn't proact. Macam yang mereka program tu pun dah cukup dah. Okay. Jadi kalau Datuk ambil leader should be apa? Jangan highly internal kan? Yeah. What happen kalau dia internal? Kalau internal dia jadi stress. So you can create a story of somebody. You ambil a figure. A bad leader yang in your opinion. Okay. And then you can dia punya meta program. Lepas tu you tulis a story about him. Dia punya I see. dialog, bahasa dia dan sebagainya. Okay. Dan dia stress. Dan mungkin last kali dia kena hypertension. Kan? Mati pun. Make the storytelling more interesting. I see. Okay. Tapi with Haji punya guideline, Haji punya guidance lah ni. Ini satu contoh. I see. But I would like the book to be appealing to the managers and to the officers of the government service. Okay. Kan? Bila you bagi talk katakan JPA, katakan 30 orang ada. Yeah. 10 beli buku tu, atau 15 beli buku tu. Kan? In no time you can sell the book. I see. Okay. So wherever you go, you bawa buku NLP tu, buku lain apa semua, dan just for the fun lah, dapat duit tu beli lah, pergi Starbucks ke, kopi ke, kuih-kuih ke, apa kan. InsyaAllah. Tengok tapi at least orang kau cakap lah dia bagi yang apa highly internal tu punya. Okay, I try to think about the fiction on that. Sebab dalam buku tu tak ada orang tulis pasal Datuk dan program dia itu pun. Saya tak bagi dia tulis pasal apa perkhidmatan awam. Saya suruh dia tulis pasal strategi. I see. Okay. That's why I talk to her also that most likely you look from the leadership punya style in perkhidmatan awam lah yang saya rasa saya adalah sedikit pengalaman on that kan and managing the like apa ni human capital sebab lama juga dealing with that. That is exactly what I would like to see. Okay. The human capital. Right. Human capital. Okay. Tak apalah kalau belajar sampai 8 muka. 9 muka pun tak apa. Okay. So you want it to be, maybe I can start with the fiction first lah kot. Ya. So bila you siap, muka pun, don't bagai. Okay. So I can give it feedback to you as you go along. Okay. InsyaAllah. Dia kata, you Datuk Ana apa je? Dia punya writing yang pertama kali tanya dia. 3 kali dia buat tu. Mungkin saya ni tak confident tu saya cakap dengan doktor dan Dr. Zati. Saya ni prosedur kan. Haji pun tahu saya ni prosedur. And bila nak buat tu mesti nak nampak bagus. Tapi bila tak bagus tu saya rasa macam takut je kan. Dia Datuk tenang dia. Tulis dulu 10 muka. Ada 2 muka. Jadilah. Dan the thing is, mesti ada orang yang edit untuk tolong you. Right, yeah, okay, insyaAllah. Good to have 2 or 3 perspective around you. Okay, insyaAllah. Kalau 3 orang kata bagus lah buku tu. Okay. Bukan tulis satu buku tau. Yeah. You are writing a chapter on what you want to write tu je. Okay, baik. Okay, Haji buka minda saya gini. Ya. Datuk boleh tak jual 30 kopi? Betul kan? 30 kopi? Yang itu akan diusahakan lah.
Datuk jual katakan RM60 pun dengan diskaun ke. Kalau 30 kopi Datuk dah boleh pula lah. Okey. Saya ini juga sebahagian daripada keusahawanan, tulis dan buat duit. Okey. Kalau orang tulis buku lagi. InsyaAllah. Tengoklah apa Haji punya guidance tu, kita cubalah sama-sama. Kalau Datuk, dalam tu ramai orang macam saya tak buang, Ustaz Rul Ramli ni saya tak buang. Ya. Saya maintain. Roslan Ramli ada dekat situ. I see. Lepas tu now this time, Dr. Rizal is coming in. Yalah, yang itu no doubt lah Dr. Rizal tu kan. Bila Datuk nak jual, senang. Ada. Nama Datuk pun dekat ni Dr. Rizal pun ada. Datuk ni pun ada, Datuk ni, doktor ni pun ada. Dia jual nama dia orang, dia jual buku tu. Okey, strategi. Okay. Sama Matai Mat, kamu Matai Mat, langsung boleh tak beli. Dr. Rizal boleh juga Saya sebut nama Datuk, nama saya ada dekat sini. Tapi dia tukar Dr. Rizal, sebut nama Dr. Rizal. InsyaAllah. Tanya dia, you pernah dengar tak Ustaz Rul Ramli? Oh, pernah tu. Ni dalam ni dia tulis tau. Dia nak baca Quran dalam 7 step. Dia ada Syauqi punya. Itu dia. Kalau salah sekali pergi 20-30 ni. InsyaAllah bolehlah. Okeylah Haji. Semalam. Guru Roslan. Ya. Tahu kan Guru Roslan? Ya. Dia, saya buat baru ni apa LP untuk guru. Dia tahu tak? Saya tak dapat pasal saya ada JUSA punya penilaian tu. Semalam ada ketua-ketua beli kat dia. 50 buku inovasi semalam. Wow. Yalah, tak apa nanti kita jual kat Perkhidmatan Awam lah Haji. Okey, insyaAllah. Ya. Boleh tulis event LP untuk Perkhidmatan Awam. Title simple je. Ataupun apa ni NLP, pimpinan dengan NLP dalam Perkhidmatan Awam. Okey, insyaAllah. Haji punya support ni saya take it positif lah. Hari Jumaat pula ni kan. Hari Jumaat ni saya take it mesti ada Allah nak lubungkan sesuatu lah tu. Boleh lah, seminggu siap. Cari ke muka je. Okey. Datuk tahu lah, saya tak payah ayah Datuk. Sebenarnya Datuk nak tulis. Datuk fikir 15 poin dah Datuk nak tulis. Datuk fikir itu dulu. Okey. Apa yang aku nak cakap program ni kan. Lepas tu macam program macam mana. Ambil yang Datuk dah kenal. Good leader, bad leader pun dah cukup lah. Macam program je. Okey. Lepas tu elaborate je lah poin tu. Ya. Okey. Kan. Alright. Boleh tu, bijak tu. Okey. Jenuhlah si Dr. Riziati tengah itu saya. Dr. Riziati tengah counsel saya. Bukan counsel lah. Dia pun 2 kali tu yang balik tu. Okay lah, I'm learning from the best lah, Haji. Tapi saya pun tak tahu sebab new writer 10 orang because we want to give freshness to the book. Right, yeah. Betul lah macam Haji cakap semalam. Iyalah. Jadi kalau orang yang kan, kalau orang yang dah ada buku lama pun dia boleh beli buku baru sebab dia ada 10 chapter baru. Yeah, that's right. New perspective lah ya. InsyaAllah. Perspektif 10 chapter kan. Okay. Dan dia tak bayar full price, mungkin dia bayar half price. Yeah. Okay. But to the writer you lose. Even at half price dia pun, you masih ada you punya margin, you punya untung. Yeah. InsyaAllah. InsyaAllah Haji, insyaAllah. Saya ni budak tu dah jadi macam book publisher. Itulah. Apalah Haji punya tu selagi apa ni, Haji pernah cakap kan saya dalam one of your vibe kat saya tu, look from a new horizon. Now I look from a new horizon.
InsyaAllah. InsyaAllah. Apa ni? Sila saya cuba apa ni Haji? InsyaAllah. Satunya Dato'. Ya. Selain daripada tu kan, it's easier to get to the top level KSN ke, KSU ke, apa, KPA ke, dengan buku tu. Yalah, at least they know me lah. Baik aja buku tu kan. Yalah, okay, that's good. Okay, saya take that idea lah. Okay. InsyaAllah. Okay, I will. InsyaAllah. Okay, hari Jumaat ni langkah yang terbaik. Okay. Itu from the swasta punya perspektif lah tu. Yes. Yeah. Betul lah. Boleh lah tu. Okay, insyaAllah Haji. InsyaAllah. Ya. Okay. Terima kasih Haji for the guidance. InsyaAllah. Saya take it lah positif. Waalaikumsalam. Kan dah terjebak lah. Jadi terus. Baru je bersembang. Yelah. Pagi tu. Dia cakap dengan you semalam ke? Ya. Sekejap nak pergi nak buka TV kejap ni. Nak sibuk nak TV, nak TV sekejap. Okay. Kau ya. Sini. So now Rose, you nak buat apa? Nak buat benchmarking of coaching? Which is the best way of nak faham benda. Macam I tengah fikir lah semalam tu, kalau dah dia kata like mengenali diri, all the skill one. Kemudian soalan tu, maknanya kita buat soalan, katakanlah kita buat macam ni kan, kita bagi dua paper tu, ini semua soalan dengan jawapan. Lepas tu what are the skill? Jadi kita nampak okay ni skill satu apa dia. So which is the best way untuk kita memudahkan? Kalau macam ini macam you kata lah, tarik sana tarik sini, pening. Pada I pening lah tengah memikir kan apa yang boleh mudah. Maknanya kalau katakan kita jadi benchmarker, of course kita kena letak kat sini. Tetapi nak segmented your apa ni minda ni supaya okay di sini those are the kata soalan ke, and these are the skill satu. Apa yang terbaik lah, I don't know, how do you learn? Mengada. Apa tu? Tu saja mengada. Sejuk. Itulah. Tu yang mengada. Husband lah. Okay, tak tadi I tanya mana Rose ni kan, you lambat sikit masuk kan. Kita pergilah beli apa? Beli Rose. Jahat tu, beli bunga Rose. Okay. Dia teringat apa tu nasi dagang kat Dungun. Nasi dagang kat Dungun mana dia? Dah ke hujung sana dah dia. Apa ni? Yang kita makan sekali tu ya. Depan hotel kita je ya. Yalah, depan tu. Dia not bad kan, sedap. Kan? Sedap. Betul. Okay. So macam mana yang terbaik yang masa belajar tu macam mana? Okay, kalau
dia memanglah sebenarnya kalau ikutkan yang terbaik itu kita kena buat satu persatu lah, maknanya no, before I go into this, I nak tanya you, kita nak buat benchmarking ni ke, kita nak buat point of your writing, point, and then you think about it. Okay, we go for the point first. Okay. Point first. I ingat Gang Ho tu bagus tau, buku Gang Ho tu banyak point kat situ kalau you nak masuk lah. Mana buku Gang Ho I ni? Sekejap ya. Yang 3 apa ni tu? Squirrels, goose dengan swan tu. Yes. Itu. Kita buat cerita dalam bentuk tu. You buat cerita dalam bentuk tu, tapi you relatekan dengan NLP lah, macam Haji kata tadi lah. NLP apa dia kata, NLP guidance in perkhidmatan awam. Apa dia kata NLP apa tadi dia kata? Ya, dia kata apa ni, kepimpinan dan NLP dalam perkhidmatan awam. Ya, ataupun kepimpinan perkhidmatan awam, kaedah atau NLP. Satu lagi dia kata is either about good leaders and bad leaders. Good leaders and bad leaders, and then and adalah dia punya meta program punya kat situ. Yang itu dalam bentuk cerita. Kalau boleh buat kan, how the bad leaders, apa dia punya highly internal, apa ni reactive, kita masukkan benda-benda macam tu. And then what is the impact if you meet this kind of people atau you have this kind of leaders dalam perkhidmatan awam, saya kata kan. Ya, atau how the good leaders itu pun satu juga, boleh buat fiction lah. Dia kata buat fiction macam tu, buat cerita macam tu. So dia ada 2 di sini. Satu about good leaders and bad leaders dalam perkhidmatan awam. You relate dengan apa tadi tu, yang highly internal, reaktifnya, kemudian moving towards ke moving away ke, kan? Apa ni, and how does that impact kepada I, bila you have these 2 things too, and the impact kepada perkhidmatan awam in terms of service delivery, kan? Okay, I nak buka ni tadi, tapi maybe you should do it. Mana I punya buku ni? Okay, you scribble dulu. I started dengan Datin Maiza, dia tapi dia tak jalan. Dia macam asyik tanya I, sebab lepas I dengan dia tu macam-macam benda kita ni kan. Jadi itu sebabnya. Okay, mula-mula you buat tu, kalau I boleh buat kejap ya, I boleh buat PowerPoint sebab My Manager dah lama tak guna My Manager ni. Bila kita bercakap je, create, okay. Lambat pula nak buka, banyak sangat buka kot. Okay. Share screen. You nampak kan? Okay. Besarkan dia. Okay. Yang ni you buat satu macam mula you buat leader dulu. Leader, definition of leader. How do you define leader? And then you divide into 2. 1, good leader. Number 2, bad leader. So you dekat sini you tulis apa dia? Good leader, example of good leader, example of bad leader. Maybe dekat sini you masukkan jugalah good leader ni, dia punya meta program dia apa?
meta program, example, internal. Internal mungkin you nak kata kalau mula-mula you define dulu apa dia good leader, and then meta program dia kalau internal maybe tegas. Tegas ni kalau you external you susah sikit lah nak tegas kan. Yeah. You dengar je apa orang cakap. But at the same time kalau external good leader dia always listen. Always listen. Good listener lah. Good listener. Okay. Good listener. Good listener. Okay. You start with that lah. Lepas tu bila so maknanya kata kalau macam peta program tu kita ambil for both lah. Kalau dia highly moving away, kalau good untuk good highly moving away apa dia? Kalau moving towards apa dia? Kan? Itu bad pula macam mana? Sama juga kan? Yes, sama juga. Kalau bad, internal apa dia yang the bad leader will do. External apa yang good leader will do. So you define satu persatu tu. You guna meta program je kat sini. Kalau nak guna meta program lah, I think better lah kot. Sebab sekarang ni pun memang I don't think dalam buku pelonjak prestasi yang lama tu ada pun anybody pun cerita pasal meta program, tak ada. Yelah, that's why Haji cakap dengan I macam tu. Yang ini boleh buat dalam contoh tu kita boleh sementara nak explain pasal meta program tegas apa semua tu kita buat dalam bentuk macam ganggu lah, buat cerita tak? Yes, you buat cerita. Buat cerita tu yang sebenarnya yang bagus sebab orang akan baca cerita tu, orang tak nak sangat teori-teori ni. Tak mahu. Exactly. Kan? Tu, that's what make that book interesting sebab dia buku cerita. Kan? Okay. Lepas tu you bagilah example, live example kan, kalau maybe in order to implement dalam perkhidmatan awam ni implement perubahan misalnya macam work from home misalnya. Work from home ni kan baru pandemik ni je. But before the pandemic ni adalah macam-macam seriously talking about it, discussing kan. Tapi nothing has been done. But pandemic come, you like it or not, you have to work from home. So what are the advantages of working at home? Kalau orang external, dia working at home macam mana? So maybe the family punya interaction becoming better. Yang jarang jumpa husband and wife ni yang selalu yang duduk jauh ni, now they are together in raising up their children. They can see their children growing up in front of them, doing their work in front of them. They can guide the children, macam itulah. So tapi at the same time, kalau you too internal, staying home, it's not good for you, kan? So you cerita macam tu lah, ambil live example lah, ataupun you buatlah cerita-cerita yang you pernah lalui masa kita dalam perkhidmatan awam dulu. You start with that first, and then you kembangkan dari situ. Alright. Okay. Itu satu kalau yang on these leaders lah kan. Kalau satu lagi yang dikata tadi kepimpinan dan NLP dalam perkhidmatan awam. Kalau kepimpinan tu maksudnya okay, you buat. Cuma yang ini pun mungkin pengalaman kita lah kot, ataupun memang pengalaman kita lah. So you cerita apa you nak cakap? You katalah you shared values. Ini dalam Gangho ada kan? Shared values, and then shared vision, and then participation, and then listening,
these are all the values yang ada dalam perkhidmatan awam yang people don't know about. You know because you've been there before. Kan? If you listen more, you can get feedback better. If people will tend to express their feeling better if you listen to them. If you make them participate, kan? You banyak buat benda tu, empowerment, benda macam tu lah. From your own experience that people don't know. People have not gone through what you have gone through. Macam tu lah. Okay. So dalam 7 muka surat tu katanya. Ya memang tak banyak. 7 muka surat. Actually, I dulu pun buat berapa? 10-12 cukup. Itu pun, I punya banyak tu sebab I banyak diagram. Kan, I banyak diagram muka yang visual constructed, visual remember. Itu semua tu benda-benda tu banyak. Tu jadi sampai 10-12 macam itulah. I punya lah. Okay. Adalah ideanya tu. Yang itu dalam bentuk cerita, yang ini lebih kepada explanation tapi still kena masuk some cerita juga kan, shared values dalam apa ni kan. Bila you kata shared values tu, you cakap lah mungkin dalam jabatan mana you want to name the jabatan, nak katalah jabatan A telah menghasilkan apa dalam BMI dulu, apa yang you dah hasilkan, hasil daripada you share your value with them, you share your vision with them and then you listen to them. Dia participation tu dalam implement your values, your vision tu, you beri apa dia the actual thing that really happen lah. Macam student dia orang sekarang ni, you know, I myself when I rasa macam I student dulu, bila berlakunya the change of administration, I dah rajin contact JPA, I dah rajin beritahu dia orang my problems. Kau tidak dulu masa siapa? Masa betul. lelaki tu siapa? Masa Saat dululah. Saat dulu semua orang tak suka. Sebelum Saraya siapa? Yalah Saat lah. Saat dia batch I, dia tu pendiam tapi dia kan semua no. Itu Datin Maziah, time Datin Maziah dulu kan. Ya, Datin Maziah. Lepas tu ada seorang lagi. Siapa yang bawah Datin Maziah? Ada seorang lelaki. Siapa nama dia sekarang ni? Bustaman. Bukan Bustaman okey. Apa nama? Dia pernah jadi. Dulu Halimi yang I betul-betul ya Allah geramnya ini dia. Ini sebab Saat tu batch I, jadi dia entertain lah juga kan aku semua tu. Tapi banyak even tapi kena dengan Zah, Zah tak suka dia. Berapa kali Zah kena apa ni dengan dia kan. Sebab masa tu Zah pergi on the spouse program, dia ikut nanti apa kan. Tapi adalah dia punya, tahulah Zah nak ini nak itu apa semua. So asyik no je lah kan. Tu yang Azhar marah sangat dengan Sinta. Yalah masa attitude dulu memang teruk lah kan. PMI ni. Yalah tapi Zah tu mungkin sebab dia dalam perkhidmatan dia dalam federal kan. Macam I pergi dulu, I dapat scholarship. I tanya kenapa my husband tak boleh dapat spouse program? Because your husband is not in the federal. But he is in the kerajaan juga, government. Dia PBT kan? Dia PBT. So memang tak boleh ke PBT? Sebab dia badan berkanun. Badan berkanun tak boleh? Badan berkanun tak adalah sebab dia bukan di bawah dia ada dia punya own payroll dia orang lain kan. Okay. Tak adalah, dia tak ada terikat lah benda tu. Sebab so okay lah, tak apalah, boleh nak I tengok from this perspective, tengok dua-dua ni, tengok macam mana which one yang I flare, but I flare towards the first one I thought tu yang nak cerita about, maybe can explain about all the leaders that I encountered dulu lah kan. Ya, betul lah. You boleh cerita pasal Tan Sri Rafidah kan. She is a good leader. You boleh cerita pasal Tan Sri Madinah pun. They are good leaders but they don't listen. That's the problem. Itu satunya tu. Dia tu highly external. Rafidah ni highly external. Internal dia tak mau dengar. Kan? Kalau tak mau dengar cakap orang, cakap tapi dia je. Dia cakap dia je, tapi dia juga highly external.
Sebabnya dia kalau suka dengar cakap orang untuk mengesahkan. Dia tu. Okay, in that case, dia partly external sebab kalau dia highly external, dia akan dengar cakap orang, dia tak ada, she's not good leader tau, dia tak ada pendirian. I see, okay. Maknanya Oh, dia, jadi that means half-half lah. yes, half-half. Jadi itu sebabnya kalau buat benchmarking punya sheet malam tadi tu, she will get macam 3-2, 3 external, 2 internal. Sebab dia ada sana ada sini, ada dua ada. So Yelah, most likely dia 3-2 lah, dia 3-2. Highly dia lebih pada internal, tetapi ada juga external dia, because dia lah being in the international trade kena juga external kan, kena lah ada juga untuk dengar kan pandangan orang lain apa semua tu. Betul lah pandang orang kena dengar, tapi kalau orang gosip-gosip ni, you jangan terus dengar, you pengesahan dulu lah. Tapi gosip boleh kita dengar, tu masalahnya. Tu masalahnya dengan diorang ni. Sama lah dengan apa ni pun sama, Tan Sri Madinah pun sama. Tu sebabnya. Ya, diorang tu lebih kurang sama. Dia ada dia punya apa ni, similarities tu ada. Ya. Cuma tak itulah. I guess that makes them the leader yang orang digeruni lah kot. Yelah, kita janganlah sampai orang gerun sampai begitu sekali kan. Ya, itu sebab kita, I don't want to be like that lah. Itu yang kata, I don't want to be like that. Jadi, still nak kena listen orang. Still jangan jatuh air muka orang. You know? Betul. Nak menjerit pun biarlah antara you dengan dia je kan. Tapi there's no point of menjerit pun kan. Cuma kena tinggi sikit lah suara tu supaya dia being listen. Betul. You nak tinggi suara, you face to face lah dengan orang tu, one to one. Orang lain tak payah dengar. Kenapa you mesti buat orang lain? Dia, Tan Sri Madinah ni satulah, dia tegas tapi dia tak tahu jaga air muka orang. Kalau dia nak marah macam Dr. Haris, kena marah banyak kali dalam meeting masa KPM dulu. Kesian tau dia. Hari meeting mesti ada dia tak suka. You tak suka macam mana pun orang tu, when it comes to work, be professional lah kan. Kenapa you mesti tengking marah-marah, ungkit sana ungkit sini, ya Allah. Kesian dia. I think memang dia itulah, that's why kata-kata kita bila tengok benda tu, kita always remind ourselves, jangan jadi macam tu. Always say tu Mas, jangan, walaupun I memang ada masa perlu terikut juga lah kan. Macam kita, dia dah bawa, dia atas kita. Kita macam mana dia buat kita, kan kita pun nak terbuat kat dekat orang lain kan. Tapi I always remind myself, you know, if you don't want to do that, if you don't want people to do that to you kan, janganlah kita buat kat orang kan. Marah-marah lah, tapi mana kan orang kata, tapi so far I dengan dia tak adalah macam orang kata dalam khalayak lah dia nak marah I apa semua, kena lah baik Madinah bawa. Yelah, tak ada case. I pun dulu bila orang kata-kata dia, I cakap I dengan I okey lah so far. Memang dia okey dengan I, memang okey. Bikin KPM pun okey, Dr. Zeti macam mana gini baguslah you buat psikologi apa semua. Until MH apa? 371 370. Until benda tu berlaku, habis dah. I pandang mendidik habis. Dia tak tahu jaga muka orang. Aduh, sedih. Betul, sedih. I pun pernah menangis sendiri masa Rafidah itu. I dengan Madinah tak adalah. Dengan Rafidah, ya Allah. You know, just because dengan cakap orang lah ni. Dengan cakap yang dia sepatutnya tanya betul ke kan? Tidak. Dia make that judgment kan. Terasa sampai terlubukkan. Betul. When once you make that statement kan, sedangkan you don't know who I am, and then just bagi dengar je. Terus dia ada dulu Ketua Pengarah Maida ni pun jenis gossiping juga. Dia pun jenis kan. Dengar cakap macam tu. So itulah jadinya. Tak apalah. Kita maafkan mereka. Tak apalah, kita maafkan mereka. Dunia akhirat. So okay, this one at least I get some points on this. Okay. You buat tu. Tolongkanlah aku, berilah aku petunjuk dan hidayah. Amin. Di hari Jumaat yang penuh barakah ini. InsyaAllah. So
don't take too much time on doing that. Maybe Aci kata bila dia nak. Tak ada pula mention, tapi dia kata maybe apa ni, you boleh siap je lah within a few days, dia cakap macam tu. Kan dia kata 1 week rasanya. Ya. I had to do that immediately pasal dia by the following week nanti paper I nak kena mark tu datang nanti kan. So nanti I dah tak boleh nak buat apa yang lain dah nanti. Bila you nak kena mark paper? Actually dia orang bagi sampai 22nd September tu. 22nd September middle of September dia orang akan hantar ke I. So by end of September I kena submit balik. Dia orang bagi bagi I 2 minggu. Okay, jadi maknanya dalam masa seminggu ni maybe you give yourself untuk nak siapkan 2-3 pages 2-3 days lah. By Sunday or Monday the latest you kena ada draft 2-3 pages dulu, and then kita discuss lah before. I think by 1 week you kena bagi kat dia already lah. Okay, kan? Buat macam itulah dulu. Kena itu dululah yang ni. Okay, so now we go for this. I cuma nak tahu lah what's the best way for me to understand things, you know, nak pick up things. Macam you kata macam ini, dia bagilah kita banyak masa nak tulis apa soalan-soalan tu, nak dengar kan. So on that day itself tu, kita kena sekali lalu lah, I kata my auditory ni kurang sikit kan. So tu yang kadang-kadang terlepas apa benda nak gitu kan. Okay, kalau mula-mula bila you dengar je, mula-mula you pastikan yang kerangka tu dia buat. Yang kerangka yang kat atas tu kan. So kalau dia buat je macam Pak Hashim dia kata Assalamualaikum, so greeting ada, you tick kat situ. Lepas tu dia kata tapi dia tak introduce himself pun, dia tak kata saya ni Coach Shanda, so introduction dia tak buat. State dia ada buat, dia buat fokus, santai, provokasi dia ada buat. Yang tadi you kata intro tu maknanya dia kena introduce dia punya self lah. Yes, dia kena introduce. Sebabnya I ingatkan the whole process of greetings dan apa tu pun dah introduction. Bukan. Dia introduce himself and then dia introduce hari ni kita akan buat sesi coaching. Dia bukan kata macam tu, dia cuma kata Captain dah tahu kan apa yang Captain kita nak buat hari ni kan. That one is not introduction. So dia tak buat lah introduction dia. Dan state dia buat, you tick kat situ and then you tulis kat situ apa dia state yang dia kata dia nak buat. Fokus, santai, provokasi. You tulis tu dulu. Right. Walaupun bila I buat cakap tu dia kata walaupun provokasi ni tapi Puan Su kata jangan komen dulu, buat dulu. Kan? Okay. Bila you bagi benchmark tu you beritahu kat situ lah. Tulis kat situ apa dia buat. And then time. Dia kata sesi kita ni 25 minit. Dia kata okay, time ada, tulis situ 25 minit. And then interrupt. Okay, kalau panjang saya akan buat macam ni. Yes, so ada signal lah. Signal, okay. Rahsia dia tak cakap pun kan? Rahsia tak ada, ikhlas, open tak ada kan? So you apa ni lah, mark kat situ, dia tak cakap pasal rahsia, dia tak cakap pasal ikhlas. Soalan pre-frame ni dia ada cakap. Dia cuma dia cakap saya nakkan jawapan yang jelas daripada Captain. Kita actually tak fully lah juga, cuma dia kata kalau fully tu kita kata okay, saya akan mendengar apa-apa saja yang Captain akan cakap. Jadi di mana yang saya boleh bantu, saya akan bantu. That one is pre-frame. They frame the conversation in advance. So kalau lah dalam conversation tu dia kata dia tanya soalan, dia tak boleh jawab. Saya dah cakap tadi soalan ni saya tak boleh nak jawab. Dia akan cakap gitu. Maksudnya itu adalah soalan pre-frame. Okay, sorry. Apa ni macam tadi you kata tadi soalan pre-frame bila dia cakap macam mana tadi yang you kata? Kalau dia kata hari ini saya akan cuba menjawab apa-apa saja yang Captain perlukan daripada saya. Sekiranya saya tak boleh jawab, bukan di dalam bidang kuasa saya akan refer kepada orang yang lebih mahir. Itu baru pre-frame. Kita consider that as pre-frame. Yes. Okay. Tu dia tak buat lah.
Okay. Okay. Lepas tu you nak dengar recording ke sambil tu kita komen? You bagi overall dulu tak? Okay, kalau overall ni macam kena refer balik kan? Macam okay. Kalau overall ni maknanya susah nak cakap overall sebab every soalan yang ditanya tu macam I think kita dengar. Dengar lah, dengar dulu. Kan? Kalau dengar tu senang I nak komen. Bagus. Okay. Okay. Terus itu pun tadi tu I try to ambil verbatim juga tu kan sebab takut lepas apa dia tu. Tapi basically apa yang saya dengar sama juga macam you all dengar, so maknanya okey lah, tak adalah teruk sangat. Memang you okay, you were doing okay. Itu I pelik kenapa you nampak so stress. You nampak tak ni? Ada tak video? Tak ada. Oh, maknanya I kena kejap. I kena share dulu screen. Tak macam I present semalam tu, yelah sebab bila dah Haji suruh highlightkan itu tu macam I rasa macam simple sangat lah. I don't know whether is that correct or not kan, itu je. Betul. Tapi I try lah to put it, make it simple kan, tak adalah lerek macam Jasmine tu. Tak, apa yang you buat tu dah betul dah Ros. You je yang tak confident sebenarnya. You dah betul dah apa you buat. Ya, okay. Dah betul dah tu. Ini memang lah, mula-mula memang selalu tak confident. Macam mana nak be confident? You kena relax dulu sebab kalau tak relax memang you rasa macam you tak betul je kalau you tak relax. Itulah macam tak ada kan, I mungkin ada highly rasa macam malunya tak dapat perform. You know, I always have that kind of salah. Alah, kalau kita boleh buat, of course we want to do our best. But sometimes, you ingat tak I pernah cakap, God want you to do your best. God does not expect you to be the best. Yes. But God want you to do your best. Itu yang penting. Aduh, I didn't realize I'm procedure and organized or perfectionist until I go through this thing, you know. You memang perfectionist, Rose. You ni tak percaya cakap I cakap lama dah. You memang perfectionist. Aduh. Yes, I kata bila I belajar ni baru I tahu diri I. Oh, selama ni you tak tahu I ingatkan I'm okay je. Sebab macam cumanya itulah, cuma I kata I ni ambil cerewet. Just to be tak adalah perfectionist. I tak consider myself so perfect kan. Itu je. Cuma I want it to be, everything must be good lah, itu je. I pelik lah. Tak boleh. Dah ada dah ni tapi tak boleh masuk dalam macam mana ni. Dia tak boleh masuk dalam, I tak boleh share benda ni. Habis Syano. Ada ni ada. Ada. Yes. Okay. Kita dengar, lepas tu kita komen, okay? Okay. First view je lah. Soalan lah kot ya. Session boleh mula. Okay. Coach, I'm ready, Coach. Alright. Assalamualaikum, Captain. Okay, maknanya dia ada greeting tu. Yes, greeting ada, okay. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Okey, pagi ni kita nak menjalankan sesi coaching. Captain dah tahu kan? Captain dah tahu kan? Dia assume. Captain dah tahu kan? Maknanya Captain dah tahu kan tu, dia dah masuk dalam tidak peduli keadaan klien yang mengendali diri level 0. Sekejap. You terus tulis kat situ. Kalau I bulatkan tidak peduli keadaan klien, I bulatkan kat situ, and then I cari space.
tidak peduli klien ya. You bulatkan kat situ. Color, jap, color. Yes. Bila Cikgu Jasmine nak bagi kita pensel color? Tak peduli keadaan klien. Bila dia kata apa? Off lah kejap. Kuatkan sikit ni kipas tu. Kontrakon. Dah ada kat sini. Sekejap ya Ros. Ni. Okey Ros. Dia tak peduli klien. Skill 1 level kosong. Ya. Tidak kongruen pun ia juga sebelah tidak peduli keadaan klien. Skill 1 level kosong. Tidak kongruen pun dia. Dan tidak menyebut keadaan diri pun sama juga. Dia tak sebut saya dah ready, macam mana. Dia tidak tanya. Menyebut keadaan diri. Kat mana ya? Sebelah dia juga. The first yes. I see, okay. Okay. So maknanya, bila dia kata apa tadi tu? Apa dia kata, Captain dah ready kan? Captain dah ready ya? Ya. Coach sebut Captain dah ready. Dah ready kan? Okay. So maknanya bila kita explain, kita kata at this point, okay, sekejap lagi nanti kami apa ni bagi tahu. How to explain things ya? Yes. Okay, alright. Okay. Okay. At the same time, you tanda juga, itu sebab kita kena familiar dengan level-level ni. Sebab dalam membina repo pun ada juga, dalam membina repo ni nombor 2 ni, level 0. Okay. Level 0 ujung sekali, tiada pengenalan. Tiada pengenalan. Ini skill 2 level 0. Yes. Tiada pengenalan. Apa ni coach tidak introduce himself ya? Yes. Tak kenal diri. Oh, patutlah merepek-repek mohon sana sini kau jadi. Aduh, hai. Sebab dia satu kenyataan dia macam-macam you boleh tanda tau. Cuma you kena tahu apa yang you buat dan you kena catat lah. Itu sebabnya I kalau boleh macam soalan-soalan dia tu I nak tunjuk kat you pun. Dia maknanya tu because I pun dah tengok you almost everything you tulis kan. Salah kan. Because kita dah kalau macam ni caranya, you kena ambil verbatim lah kan? Betul, memang almost verbatim. Kejap ya, I tutup ni kejap. I nak tunjuk kat you. I nak tunjuk kat you. I punya paper ni. Ya, betul lah. I tulis semua soalan, I catat kat sini. Dia tanya je soalan, I tulis. Soalan number 1 apa dia? Soalan number 2, soalan I dapat semua sekali 14 question I dapat kan. Lepas tu bila I cakap dengan you tadi yang I kata tadi mana ya? I kata tadi yang I kata Captain dah ready kan? So I tulis dekat sini. Captain ada space sikit kat sini, I pun tulis sini. Dah ready kan? Nanti I baca kat sini, I kata dia kata tidak peduli keadaan klien. So I tulis jadi bila kita nak beritahu benchmark coach nanti, kita kata dekat skill 1 level 0 coach telah beroperasi tidak peduli keadaan klien. Bila coach mengatakan Captain dah ready kan, mana boleh you assume Captain dah ready. You have to ask Captain. You cannot do that kan, macam tu. Okay, so
At the same time, tu sebabnya bila dekat dekat sini, bila dia kat sini I tulis juga bila I cakap kat situ bila dia kata dia tak nak provokasi, I tulis sini. Provokasi tak adalah teruk, kita kan sama umur. Sini kan? I tulis kat sini. Soalan dia tu I tulis kat sini, lepas tu I buat dia punya ini yang ajar ni Haji tau. Haji yang suruh buat macam ni. Lepas tu I tulis tidak relevan. I apa ni kan, bulatkan dekat sini tidak relevan. Jadi bila you sampai dekat skill ni, you cakap dekat level 0 anda telah kata tentang sesuatu yang tidak relevan kerana anda mengatakan provokasi tak teruk. Kita kan sama umur, tak relevan. Buat apa nak cakap dalam coaching session you? Macam itulah. So setiap apa yang dia cakap tu, itulah I tengok bila you kedut-kedut daya kata apa yang susah sangat terus dia cakap gitulah. So apa dia cakap, bila ada video, one thing good about ada video, you boleh stop. Bila you stop, tapi in actual fact you tak boleh buat tu kan. Jadi you kena dengar dia cakap. Kena practice. Itu sebabnya masa I buat semalam pun I tak ada stop kan, sebab I tahu kalau actual fact nanti I tak boleh stop kan. Cuma for learning purposes yesterday I buatlah, I stop kan tu kan. Jadi buat satu-satu. Bila you buat macam tersusun macam tu kan. So you also can read. Buat macam tu kan. You boleh baca satu-satu tu. 1, 2, 3 apa soalan number 1 apa. You try to make it as simple as possible. The question. Macam dia kata apa matlamat. Dia tak cakap apa matlamat. Cuma dia kata okay, apa ya matlamat kita nak coaching hari ni kan. So you just ambil apa matlamat. So yang kedua I tulis soalan dia kat sini. Buku yang nak tulis tu tentang pilihan raya, betul kan? Dia tanya soalan tu. So you tulis tentang apa, walaupun dia tak cakap pasal tentang pilihan raya, dia kata tentang politik. Tapi dia salah ambil lah, salah pick up. Itulah dia yang tak macam ni. Okay, just we go through sikit lagi tadi macam apa ni tadi. Just give me sama lagi apa ni contoh-contoh yang tadi yang mana nak masuk macam mana tadi tu. Yang mana? Daripada video tadi tu, apa lagi yang kita boleh tengok tadi? I know dah habis sarung tu. Cumanya what level, lepas tu baru kita bagi evidence kan. Dia cakap macam ni kan. Yes. Maknanya kita kena determine dia punya level dulu, baru what is the evidence, right? Yes. Cuma masa dia bercakap tu, you jangan fikir dia ni kat mengendali diri, dia kat sini tak. You cuba kena ingat, you have to memorize. Mengendali diri ada dicakap tentang tidak kongruen. Lepas tu tidak kongruen ni so dia cakap tadi Captain dah ready kan, memang greeting tak kongruen ni apa maksud dia? Greeting yang mana satu? Ada membina repo dan sokongan, salaman dan greeting tak kongruen. Level 0 ke level 1? Okey, greeting tidak kongruen ni macam dia kata tak kongruen lah. Dia kata mungkin ini mungkin kalau hari tu petang dia kata selamat pagi, tak kongruen. Ataupun kalau dia tengok orang tu macam sedih je, kita happy hari ni ya, tak kongruen. Orang tu tengah sedih, kenapa you tiba-tiba nak tunjukkan you happy? Macam itulah. Okay. Jadi apa lagi ya? Can we move at the video dulu sekejap, tengok okay. lagi boleh contoh dengan kita. Okay. Memang I nak pergi lagi tadi, cuma nak tunjuk contoh je tadi kejap. Okay. Okay. Macam yang ini tadi, Captain dah ready kan. Dia cuma di yang setakat ini di bawah skill 1 level 0 dan skill 2 level 0 juga kan. Ada lagi tak skill? Itulah yang nak cakap tu. Dia ada juga dekat
membina repo dekat skill 2, dekat level 0 memberitahu. Dia beritahu. Captain dah ready kan? Dia beritahu kan? Ada juga kat situ. Dan you jumpa juga memberitahu dekat soalan berkualiti. Dekat skill nombor 3, level 0 pun ada juga memberitahu. Dia ada memberitahu ni ada a few places. Dan yang kita kena mention lah yang Captain dah ready ni dia di skill 1, skill 2, skill 3 kan? Itu yang Cikgu Jasmine buat. bila Captain dah ready kan, dia ada beri skill 1, ada skill 2, skill 3. You don't have to do that. Sebab bila kita nak pergi ikut apa? Ikut soalan dia ke kita nak ikut dia punya skill? Sekarang ni kalau ikut penerangan dari Puan Su semalam dengan Haji, dia nak kita ikut skill. Kita bukan ikut soalan. Biarpun Haji kata, biarpun you have to mention a few times, you have to do that, dia kata, so that they know which area they can improve. In terms of mengenali diri, which area they should improve. The same thing, if they are doing the same thing, terkena juga dengan banner repo, you mention again. Then soalan quality, mention again. So maknanya dalam hal ini, okey, katakan skill 1 tu Captain dah ready kan. Then kita kata coach beroperasi di skill 1 level 0, iaitu tidak peduli klien, tidak congruent dan tidak menyebutkan diri. Okey? Bagi evidence dia, evidence dia bagi. Captain dah ready kan? Captain dah ready kan? Yes. Lepas tu ataupun macam ni Ros, ataupun macam ni you kata, bila coach sebut Captain dah ready kan, jadi maknanya di skill 1 level 0 tidak peduli klien, tidak kongruent atas soalan yang sama dan juga tidak menyebut keadaan diri. Misalnya itu kan. Jadi ketiga-tiga ini terkena apabila coach sebut Captain dah ready kan. Jadi dia tahulah apa kesalahan dia, apa yang tak kena dengan dia. Gitu. Kemudian kita kata di bawah skill membina repo dan sokongan, di level 0, tiada pengenalan dan memberitahu Ya. Tapi you sebut tu, you habiskan dulu mengenali diri, jangan terus you sebut ke repo. You habiskan dulu. You habiskan mengenali diri, you mention satu-satu sampai habis semua. Jadi untuk skill mengenali diri, anda telah beroperasi pada tahap 0. Itu mengenali diri. Then you go to membina repo. Membina repo. So maknanya dalam mengenali diri tu ikan dia ada soalan-soalan lain lagi kan? Yes. Banyak soalan-soalan lagi yang terkena kat situ. So maknanya kita kena habis tu semua tu, yang mana di bawah mengenali diri, baru kita pergi kepada membina repo pula. Apa soalan-soalan dia? Exactly. Okay, I see. Itu yang Haji kata, biarpun you kena mention banyak kali, tak apa dia kata. So that they know which skill they need to improve. Dia tinggi suara semalam kan. Susah juga nak tengok dia marah Cikgu Jasmine. Tapi the day before, ada tak yang tu Puan Su ajak you hari apa? Pasal cikgu tu ke? Pasal cikgu? Bukan NLP untuk guru. You remember tak masa kita mega event, Norliza dia ada cerita pasal kawan dia depressed tu. Kita mega event hari apa? Hari Sabtu. So Sabtu malam. Hari Rabu pagi. Hari Rabu pagi lah tu, sebab kita tak ada kelas hari Rabu pagi sebab Haji nak buat session dengan kawan Norliza ni. Norliza ke Fazlina? Oh, Norliza, kawan dia, Norliza ni. Jadi dia kata dah tolong macam-macam, dia tak mahu juga.
Ya. Okay. Yang tu Puan Su tak jemput Tak you. ada, tak invite. Oh, I thought they invite. So I expect you to be there. You tak ada. Jadi, I pun tak nak lah ganggu you sangat sebab banyak sangat lah kan. Takut you tak terbawa. Kalau Saya kata nak digest tu. Satu belum je lagi. Tak apalah, pelan-pelan lah. Okay. Yelah, itu sebabnya masa tu, of course lah, Haji macam biasa dia akan Sejuk tanya. lah pula dalam bilik. Itulah sebabnya masa dah offkan aircon. Dia buka ni kipas. I dah mula panas. Sekejap lagi buka balik aircon. Dia tak ada, dia dah keluar. Buka fan lah. Okay. Okay. Lepas tu, as usual, Haji akan tanya feedback kan. Bila Nurliza ni, Nurliza tak keluar tapi klien tu dah keluar. So dia tanya feedback daripada semua pemerhati. You witness lah coaching tu. Ya, sebab apa masalah budak tu? Dia depressed kan, dia kata dia depressed dengan dia sebut nama bos dia pun dia dah macam menggigil. Dia menangis, hari-hari dia menangis. Actually she's a lecturer. Ya ke? Lecturer undang-undang pula tu. Allahu Akbar. Itulah. Tengok things can change people kan? Betul lah, tu yang Haji buat session tu. Lepas tu dah habis session tu Haji tanyalah semua. So macam mana pandangan apa semua. Of course lah cikgu, saya sangat bertuah lah. Sifu ajak saya inilah. Saya belajar banyak lah. Dia kena marah. Haji kata, alah pandai lah kau cikgu ya. Nak bodek aku tak habis-habis. Dia cakap macam tu, terkejut hai. Lepas tu cikgu, bukan Sifu ni betul-betul ni. Kau memang selalu macam tu lah. Dia cakap gitu tau. Agaknya dia boleh sense orang lain punya muka agaknya kan. Ini cikgu tak habis-habis kan. Dia marah, I terkejut. Sekali-sekali kena juga dia. Tapi yelah, macam malam tadi over pun lah. Sometimes nanti so over. Tu yang kata apalah. Tak cukup lah. Sekali-sekali dua okey lah kan. Tak payahlah almost all the time. Dan you nak you are the best. You are Allah. Masih puji je. Puan Su pun puji juga. Tapi not all the time. Tapi yelah, bila Cikgu Jasmine punya turn memang dia bantai habis-habis. Kan? Soalan kena teruk dia kan. Dia memang marah Coach Gus daripada dulu. Coach Gus tu dia kan itu macam apa ni, scapegoat lah pula. Apa ni, ada ugly ducklings. Betul. Kesian lah pula pada Coach Gus macam tu kan. To me tu sahlah. Walaupun tak betul pun kita cakap je lah, tapi tak payahlah macam tu. Tapi Puan Su dia memang macam tu. Tu I tak tahu kenapa dia nak masuk dalam grup kita tu. Dia nak bagi penerangan tu kan. Macam mana? I tak tanya detail lah dengan Ira. Ira selalu ke kontak Puan Su Kang, macam I nak tahu sangat pula. I tak nak lah tanya kan. Yelah, betul lah. Macam mana conversation I pun pelik juga macam mana pula Puan Su nak masuk dalam kita punya grup. Kita ni just orang kata make it very sempoi aja kan. Belajar benda kan. Ini malah masuk Puan Su nanti kan jadi so serius sangat lah. Dan dia pula tahulah dia kan, kalau dia macam tak suka. So I memang macam mana, walau macam mana dia rapat pun dengan I masih ingat lagi sebab dia tegur I masa coaching tu. I almost cry tau. Sebab Datuk, dia marah I macam tu tau you. What are you doing? What am I doing? Saya buat coaching. No, that's what you call coaching. That's not coaching. Tak payahlah marah macam tu. Orang lain, in fact kan, Haji pun tegur dia tau. Haji dia kata, janganlah tegur Datuk ni sekali. No, I don't care. Dia cakap gitu. Janganlah. I mean, adalah kan, itu sebab kita bukan nak being respected kan. Tapi just treat us like human lah. Kita sama je pun kan. Betul lah. Janganlah macam tu sekali marah. I think just because kita ni Datuk, you should perform better. No, you anggap I macam orang biasa lah kan. Janganlah beria-ia pula.
Yelah, I mean of course dia marah orang lain lagi teruk lah. Tapi dia marah kita macam tu. Yelah, dia kata every time kalau I mention pasal tu, dia akan cakap, saya dah banyak kali minta maaf dengan Datuk ni. Dia sebut je lagi. Sebab bukan I tak maafkan dia. Of course lah dia cikgu kan. Tapi benda tu kita sebut lah supaya orang lain tahu what has happened. Tu je lah. Alah, I pun tapi cuma dia tak over lah kan. Masa kan dia tengah tunggu I tengah coach dengan Fazli tu kan. Dia buat detail satu-satu tu yang sampai Haji kata, dah lah tu dia chopper dia nak bawa balik dah kan. Dia nak balik. I mean dia cakap semalam, dia kata jangan lebih daripada 20 minutes. She's the one who overtakes longer time. Orang lain semua dah sudah, dia tak habis-habis. Kan, I mean I pernah kena, I kecil hati juga dengan Radia. Ada sekali tu I benchmark Radia. Lepas tu I benchmark, I beritahu dia semua. Of course kita ni penerangan ni tak adalah detail macam dia. Dia pun tu detail to me. You don't have to give all the explanation masa you benchmark. Tak payahlah. Kalau you nak buat extra tuition, then you buat another day. Jangan buat masa benchmarking. Jadi di explain. Radia pun kata, tak apalah, saya nak dengar Puan Suzana. Tak mau dengar ambil explanation you. Radia ni, aku dia benchmark kau tau. Walaupun aku first time, tapi jangan buat macam tu. Kan? Irrespective lah siapa pun you bercakap kan. Tapi dia boleh cakap macam tu. Saya nak dengar Puan Suzana lah. Dia kata gitu. Puan Suzana. Itu pun selektif juga tu. Yalah, orang apa ni kan. Yalah, I ada juga tentang dia tu yang I tak berapa berkenan. Hari Jumaat mengumpat. Astagfirullahaladzim. Tapi kita jangan ikut tu, macam itulah. Kadang-kadang over juga. I tengok dia perhati juga. Kita ni dah tua kan. Kita janganlah over sangat pun. I know you are smart, you are apa kan. Itu je. Dia terlampau nak ambil hati Tuan Haji kadang kan. So obvious. Ada sekali dalam mega event lah. Hafiz sepatutnya jadi itu yang Haji cerita tu. Dia take over Hafiz punya tu. Dia take over, lepas tu dia cerita. Buat apa kau cerita? Kalau kau dah take over, dah lah. Cerita dengan Haji buat apa? Tahu Haji memang marah kan. Since then, Haji lucut ke Hafiz tau. Daripada jadi facilitator. Hafiz dah tak timbul dah sekarang ni. Dia tak datang dah. Mana-mana kelas pun dia tak datang dah. Kesian dia. Kan? Padahal dia spend so much untuk NLP ni sebab dia nak jadi trainer. Asah lah dia baru kan macam dia muda lagi, patutnya binalah dia as pelapis kan. Betul lah, of course dia akan buat silap tapi you lah kena betul kan, kena didik lah dia dekat sekarang apa semua tu. Itu yang I pun dengar juga yang bila adalah kan Haji yang cakap kan orang dia take over kan, maknanya dia macam dia pula overtake gitu. Dia rasa dia lebih pandai kan. Itu yang itulah, lepas tu dia masuk grup I tau, Radia. Dia masuk grup I. Lepas tu dia kata, okay Radia, say something. Dia diam, dia tak cakap apa-apa. Lepas tu, okay Radia, don't want to say anything. Tak apa, kita teruskan. Dia cakap gitulah. Lepas tu lepas tu dia hantar message. Dia kata, tak maaf Tok T, saya tengah busy dengan anak-anak apa semua. Dia kata, sorry I didn't say anything. Saya baik cakap gitu. I ingatkan, ni kau nak observe aku ke apa? I pernah masuk tapi lepas tu dia keluar. Dia tak join lah kan apa semua tu. Kenapa? Dia nak jadi spy. I risau juga kan. Dia takut nanti dia tu I nak bagi tahu je. Siapa yang trade, siapa yang jadi facilitator. Dia kan nak cakap macam tu je. Yalah kan. Are you here as facilitator then take over? Otherwise, let me do my work. Exactly. Lepas dengan dia kena buat macam tu. Betul. Pasal dia style private punya style kan. Just main belasah je kan. Try to portray themselves to be good apa semua tu. So ada sekali tu siapa dengan even dengan Datuk Nizam pun, walaupun I know dia dia respect kita as the facilitator kan. Betul. Aswandi padahal dia lebih itu kan. Lepas tu Haji Fairuz, tapi I always call them lah. I kata okay, ni orang-orang expert ni kan, okay, let us listen from them. Put it that way lah. So kita manage je kan, kita facilitate them apa semua tu.
Doktor Amin, at least dia know dia level kan. Kita apa. Tapi macam, tapi kalau you try to, you know better, letih lah. Betul. Yalah, tapi sebab mungkin Hafiz tu muda kan. That's what dia Yelah. Okay, let's start again. Betul, 11:31 dah kan pukul 12 nak kena situ pula ya. Itulah. Okey, kita buat sikit lagi. Okey, sekejap. Dah sampai mana tadi ya? Okey tak time tu 25 minit? So okey, boleh. Okey kan. Tenaga ada lagi kot. Tak ada. Okey, tenaga ada lagi kot. Yang itu I tulis dia dah tenaga ada lagi kot tu. Menghakimi ke? Menilai? Sekejap. I nak tulis soalan tapi I tak masukkan tenaga ada lagi kot. Mungkin Doktor Datuk Ana masukkan dia sebab dia dapat 17 questions. I tak masuk yang tu sebab pada I tulis juga. Tapi kan ada lagi kot. Puan Su kata kan dia start daripada apa yang dia mahu. Itulah. Itu sebab I letak aje. Tapi I tak ada lah. Tapi bila I tengok dah semua orang cakap, I pun cakap lah kan. Okay. I memang ambil daripada apa yang anda mahu tu. Yes. I pun buat macam tu lah. So bila dia kata kat mana dia tulisnya. Tapi perlu ke kalau kita ambil daripada awal? No, I rasa tak perlu sebab macam tak relevan kan? Dia apa matlamat tu start pada situ. So I tulis situ sebab tak apa, mungkin kita ambil daripada apa matlamat. And then nanti bila jumpa Puan Su nanti kita tanya balik. Itu yang I kata tu, I tak ambil all the greetings semua, I tak ambil. Walaupun I know, macam I pun perasan juga, Pak Hashim tak cerita pasal rahsia, tak cerita pasal open kan. Itu kena point out. Actually kalau kita ada lagi exercise, kan dia kata dia nak buat yang ni lagi. So maybe we will point out later lah. Dia tak cakap pasal rahsia, dia tak cakap pasal apa tadi intro, and then dia tak cakap pasal kelas open kan. Yes. Okay. Jadi bila dia kata tenaga ada lagi kod ni, itu dia masuk dalam soalan berkualiti at level 0, menghakimi. Menghakimi dan juga atau menilai. Yes, dua-dua tu termasuk kat situ. So skill 3 level 0, tenaga ada lagi kod ya. You tulis skill 3 level 0 kan? Tak, you tulis, you cari skill 3, you cari kat soalan berkualiti, you tengok dekat level 0, lepas tu you bulatlah kat situ, tak payah tulis. Lepas tu you tulis somewhere tenaga ada lagi kod, lepas tu you bawa your arrow tu dekat situ. I tulis ada space kat situ. I tulis betul-betul bawah menghakimi. Tenaga ada lagi kod. So I bulatkan menghakimi, I bulatkan menilai, I tunjuk ke tenaga ada lagi kod. Itu yang menjadi penting, itu yang I tulis tu. I kata menilai menghakimi. Ke level 0, tenaga ada lagi kod. I letak macam tu. Nanti you macam membaca sebab kalau kita cakap, kalau kita buat macam tu, nanti bila kita nak pergi skill by skill, nanti you nak cakap, okay, mengenali diri, apa tu, memandai repo, soalan berkualiti. So kalau you buat macam I cakap tadi, yang I cakap tu bukan I yang invented tau, itu Haji yang tunjuk kat I. So dia kata, bila you cakap soalan berkualiti, so you start from level 0. So I cakap, okay, sekarang coach, untuk level, skill 3, soalan berkualiti, at level 0, you have said, tenaga ada lagi kod, that is actually menghakimi. Jangan cakap to me. Jangan cakap gitu. You have operated at level 0, menghakimi dan juga menilai by saying tenaga ada lagi kod. So you cukup evidence, you cukup beritahu dia what wrong he did. So you terus baca kat situ. Kalau misalnya tak cukup tempat, so you bawa you punya arrow tu ke bawah, kat kotak yang ada bawah tu. So you tengok arrow you pergi mana. Okay, so you kat situ. You buat macam tu. Okay, di bawah soalan berkualiti at level 0, apa ni?
di bawah menghakimi apa dengan menilai. Ya. Coach telah menyatakan tenaga ada lagi kod. Yes. Kan? Ini bermakna apa ni? What is that tadi? Tak adalah ini bermakna bila kan when you say when you said tenaga ada lagi kod. Ini bermakna anda telah menghakimi dan telah menilai pada level 0. Ini bermakna anda telah bahasa tu yang jadi pening tu. Tak salah cakap pun dah jadi salah. Ya betul. Bahasa pada saya. Sebab Datuk Ana memang betul-betul dia tak confident. Pada pandangan saya, saya rasa Datuk Ana lagi saya rasa kan lagi tak boleh kan. At least I pun surprise juga, tak banyak juga who comment on me kat tu. Ada lagi kan. Tak kata pun. You are so much better. Yeah, you are so much better than her. Tapi Puan Su dia beranggapan I've been teaching you. Sebab dia kata kan, dia kata tak apa, saya faham Datuk Ros dah boleh buat, mungkin sebab Tok T banyak mengajar. I baru sekali jajar kot. But this is not coming from me. This is you. You yang boleh buat. You boleh tangkap. You je tak confident. Padahal gitu. Itulah sebabnya bila Haji dah bagi tu I baru clear lah. Itu yang I start picking up. Sebab benda ni I buat based on soalan. I punya soalan, I buat soalan. Lepas tu I tahu all the skill there. Macam Cikgu Jasmine lah. Tapi bila Haji kata macam tu, and then I start pick up lah. I tengok every soalan, okay, skill 1 ambil all the skill 1, skill 2 ambil all the skill 2. So nampaklah lebih systematic tu benda tu kan. Itu yang I kata macam mana I tengah fikir macam mana the best way of make things easy for me to understand kan. Itu yang I fikir semalam tu. I nak buat 2 column, all the soalan and all the skill. Tapi dah macam you kata tadi, it's better to have every skill, apa dia soalan-soalan kan. It is more for my own use lah sebenarnya, bukannya apa ni, cuma yang perkataan tu lah macam kata di bawah soalan quality level 0, apa ni, coach ada mention pasal ini bermakna you telah menghakimi. Those are the words yang kita kena tahu lah kan, supaya kita tak salah kan, kita tak bagi pandangan, kita tak bagi because we are not working with our map kan. Yes. Okay, practice tuanku. InsyaAllah you okay dah Ros. You je yang tak confident sangat dengan diri you. Betul lah. I nak kena tak lagi tinggi confident tu belasan. InsyaAllah. Kita stop lagi 5 minit boleh tak? Sebab I nak boleh. Tak apa, nanti once dah I dapat dia punya tune ni, then I'll try myself. Nanti bila-bila ke nanti kita buat balik. Tomorrow Saturday tak ada apa. Saturday tak ada apa. Besok pagi tak ada apa. I pun tak ada apa. Boleh lah. Malam je kita ada ini kan. Apa semua tu. Malam besok je kita ada tu. Itulah coaching ni. Coaching ni I ingatkan saja I nak inilah kata I nak menulis tapi I tak confident. That is my type. Memang kalau you tak tulis, you takkan confident tau. You tulis dulu. Sebab everybody can write. Kan kita penulisan Ramadan kita belajar daripada situ gitu. Bila kan ada satu siri tu I tengok yang pasal apa ya, yang itu pasal bukan pasal ghost story, pasal ada related jugalah. I kata put di dalam bentuk macam Haji cakap tadi lah, put di dalam bentuk fiction, you are referring to jabatan ini, orang ini, orang itu kan, dan dalam semua.
nampak tu lah bila dengar tu macam rasa boleh buat. Tapi kena buat lah juga. I know my supervisor pun dah bosan tengok mana tak datang-datang. Maybe you should start with this first and then you go back to your lecturer. Lagi satu Ros, Datin Maiza, dia ada cakap yang dia tak best cakap dengan kecil-kecil ni. Dia ada cakap, dia kata dia punya thesis macam tak ada orang baca. So dia nak tulis dalam bentuk buku, lepas tu dia nak publish. So saya kata bagus juga ya. I punya thesis pun sama. Kita punya thesis pun sama kan. Tapi you at least you adalah intention dengan your lecturer, but still if you do it on your own pun still okay. So kita buat kita punya thesis tu, kita tulis on our own, and then if you want to relate it with NLP also boleh, ataupun you tulis dulu. Kita kan dah tulis hari tu, tapi apa yang kita dah buat hari tu macam tu dia macam retorik je kan, very retorik lah. Tu akademik. So maybe kita ambil balik benda tu, dah siap kan, kita ambil balik. So kita masukkan cerita sikit kat dalam tu. Sebab I punya pun banyak cerita, sebab I punya kan customer. You lagi lah customer service, banyak cerita lah. Ya. I mungkin that's why I kata I mungkin nak ambil from that leadership perspective, because ada one of my on leadership. Sebab I was talking about transformation and task oriented leadership, because yang banyak dekat perkhidmatan awam ni task dia suruh je kan. Transformational ni kurang. Transformational ni lebih kepada people oriented, what are the new things that you introduce kan. Kurang dah. So maybe boleh juga lah. I think that can be part of my thesis juga. Cuma takut dah overdated lah, because dah lama kan. Tak apa, at least kita tulis something kan, buat penulisan kan. Sebab Datin Maiza ni dia beria nak I menulis. I dah bagi dia topik. I nak buat counselling gaya NLP. I dah bagi title, dia dah suruh I tulis CC, tapi apa ni lah, start dengan Mafi panggil bagi ni, lepas tu hari tu Mak Fama lagi, lepas tu yang baru ni lagi. So it takes a lot from you to prepare for those things. So nak buat tu macam yelah, excuse je sebenarnya. So, kalau boleh buat, you boleh fokus sebenarnya. Tapi ni kan kita ni merewang. Merewang ni apa merewang tu? Orang apa ni, orang Kedah dia tak faham merewang tu apa kan. Patutlah dia tanya, tak kata tak faham apa merewang. Orang Perak ke belah-belah selatan yang merewang selatan. Orang Kedah ni dia akan kata mengelamun ataupun mengelamun. Bukan mengelamun, dia macam macam mana nak cakap, dia you go everywhere kan. Jadi sebenarnya you go everywhere. Ada perkataan dia. I should ask my brother. Dia pandai sangat lah belah utara. So kita nak sambung lagi ke apa ni? Okay, tak apalah, nak stop tak apa, kita apa ni, nak I try dulu. I tengok pick up betul tidak cara I buat ni. Then kita cuba balik lah tengok ni. Ni dah keluar dah ni dalam ni fasa 4 ni pendaftaran ni. Pasal apa? DBL kita ni. Kita dah daftar dah kan? You bayar dah? Dah bayar dah. Okay. Lanjutan ICQ kami. Hari ni punya tu dia tak dapat Ustazah Hasni tu. Tak dapat lagi. Ustazah Hasni kata dia nak buat lagi sekali. Dia yang ajak. So dia kata tak apalah, dia kata nanti bila dia ada nanti kita minta lagi. Dia kata gitulah. Yang ini yang Ustazah apa? Ustazah ni Ustazah mana? I tak kenal. Tapi itu I tengok juga my friend daripada siapa tu, my university friend. Dia ada juga dalam grup tu kan. Okay. Tapi dia memang duduk Shah Alam lah. Duduk Sumanjaya saya. Okay. Apa ni, Haji dah masukkan dalam grup buku inovasi ni, tapi nama you tak ada lagi. Dia suruh I ambil 30 dulu. Okay lah. Kau 30, kita orang semua dia tak bagi less than 100.
Dia cakap Dia kata, okay, boleh tak 30? Okay lah, just 30. nanti mungkin later dia masukkan lah nama you sebab I tak nak masukkan nama you siap-siap kan. Salah janganlah masuk. Nanti dia lah masukkan sebab yang penulis baru masih belum ada lagi. Jadi okey lah. Pandai dia tahu. Dia kata okey, tak perlu masuklah ni. Apa nanti buku tu ada Dr. Rizal, ada Ustaz Zul Ramli, tu akan menarik kan. Memang bolehlah pergi kat KSU, KSN, Ambon. Kita kan. Yalah, kalau kita pergi KSU, KSN tu, we are not selling to them, you are giving them as a gift. Them lah. Kan? Macam hari tu masa I buat buku ni, I bagi semua seorang satu. KPPA 1, masa tu siapa lagi? Apa ni? Dato' apa? Alah, lupa lah dah nama. TKPPAP siapa? Mokhtar. Bukan. Yang ganti you. Oh, Suhaimi. Suhaimi I bagi satu. Semua I bagi seorang satu lah kat situ kan. You tak rugi apa pun bagi dia orang kan. Yalah, after all. Yelah. Nama you ada dalam tu kan, what's wrong with that? Betul lah. Nanti bolehlah kita buat benda macam tu lah pada dia orang kan. Yalah. Semua orang memang order 100. Cikgu Jasmine order 300 you. Dato' Roslan order 200. Yang lain semua 100. Prof Jai pun 100. Semua. Apalah, dia orang academician. Dia orang boleh apa ni kan. Ini kita niat nak bagi sumbangan je lah. InsyaAllah. Kita buatlah apa-apa pun. Nanti kita apa ni kan. So yang lab profile tu you nak join tak? Tak lah, rasanya not the time for the time being. Let me concentrate dulu lah yang apa yang But let me assure you, bila you masuk tu memang kalau you learn a lot. refreshing boleh, tapi jangan jadi I benchmarker. Okay. Boleh Dia dah habis dah. Dia dah habis ajar online. Cuma dia tinggal lab profile punya kelas on the bila ya? 14 dia dah cakap malam tadi dah. Apalah, carry on with that lah. Apa semua tu. Because after all, coaching kita tu dah postpone, you tahu kan? coaching mana? Coaching yang sepatutnya November. Mega event. No, mega event memang dah postpone. Kan? Mega event memang dah postpone. Coaching mana pula? Coaching yang kita jadi benchmarker. Kan sepatutnya. Yes, yesterday. Betul lah. Dia cakap kan is in October now. Kan? Kita nak jadi benchmarker ni. Bukan Oktober. Dah postpone ke November. Oh pula dah. Yesterday we did mention pasal Oktober. Yesterday lah, November. Yesterday. No, dia kata Oktober, end of October. No, malam tadi dia tak tahu. Dia memang kadang-kadang dia sebut je. Malam tadi Zul Amri tu, dia announce. Dia kata coaching NLP telah dipostpone kepada 9 November. Sampai 14 November coaching. Banyak lagi lah masa lah nak belajar ni. Ya, ada masa lagi nak belajar. Kan semalam dia cakap dia akan postpone. Jadi Puan Su pun kata kalau postpone kita ada masa lagi lah. Dia kata gitu kan. Tapi tak pasti bila. So Zul Amri dah cakap semalam. Zul Amri kata 9 November to 14. Mega event. So mega event kita jadi Oktober kan? 23rd. 23rd Oktober. Yes. Okay. So Langkawi kita ni jadi ke? So far macam jadi sebab I tengok ada news semalam ke dulu semalam. Dia kata yang bubble apa tu tourism bubble tu dia dah bagi Langkawi pelepasan. Sama ada kita rentas negeri boleh ke tak, itu dia tak cakap. Cuma dia kata Langkawi dia akan buka bermula daripada 15 September. I see. Dia cakap macam itulah. So nampak apa kata nampak gaya macam boleh pergi je. Kan. Unless kalau kita daripada KL di Selangor ni tak boleh keluar. So far dia tak ada cakap tak boleh lah. Yelah. Tapi dia going to start lah. Telefon dengar pasal Nancy Shukri mention pasal tourism punya itu kan. Apalah. At least kita release our tents di Langkawi dulu.
Macam lah tension penuh. Tension lah, memanglah tensionnya. Oh, buku you I dah order. 2 buku tu kan. Satu yang NLP Leadership. Satu lagi yang ni lah, yang coaching, creative coaching. Nipis je bukunya. Yang warna merah yang I tunjuk kat you tu. Creative coaching. You kata you nak. Oh, okay. Yang tu. Alright. So I order dulu lah. Tak apalah, biar dulu lah. Alright, okay. Bila lah dapatnya tu kan. Tunggu je lah. I lupa nak postpone mega event tu punya Agoda, ya Allah. Besok start. Tadi baru dia cakap. Mega event punya Agoda? Agoda yang I book hotel. 2 bilik tu. Oh, I book True City. Oh, ya ke? You book True City Kita buat dengan True City. So tengoklah kalau dia itu pulang pada dia ada organizer kan. Kita buat True lah. Sebab Agoda tu so much cheaper. Berapa? I tengok dia punya murah tu. I order kat Agoda. Lepas tu I forgot. Ya Allah. Tiba-tiba dia kata, kan dia 3 hari sebelum dia start charging kan. I nak tengok macam mana. I nak call dia kejap ni. Okay then. Okay, Nanti I join Assalamualaikum. kejap lagi. Tengah satu. Okay. I join kejap lagi. Okay. You bagi dia send dah habis kan link tadi tu? I dah bagi dah link tadi. Dah. Okay. Alright. Just Okay, thank click you saja. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.